Temui saya dalam rancangan Game Changer apabila teknologi bertemu sukan. Siapa tak kenal Datuk Lee Chong Wei dan Lin Dan? Dua figura yang terkenal dengan perlawanan sengit di gelanggang sukan badminton. Pertemuan antara mereka adalah sebanyak 40 kali dalam pelbagai jenis kejohanan. 22 kali pertemuan mereka adalah di peringkat akhir dan 15 kali adalah pertemuan di peringkat separuh akhir. Sungguh epik. Bertemu lagi dalam Game Changer. Saya hos anda Haziq Safwan. Saya akan membawa anda mengenali teknologi yang diaplikasi dalam sukan. Sejak sekian lama, sukan badminton dimainkan secara konvensional di dalam gelanggang atau disebut court. Namun, selepas teknologi diaplikasikan dalam sukan, badminton mengalami perubahan seperti mana sukan lain. Badan Badminton Dunia (BWF) telah memperkenalkan teknologi Hawkeye pada tahun 2014 di satu kejohanan di India. Apa itu teknologi Hawkeye? Hawkeye ialah satu sistem berasaskan visual komputer yang digunakan dalam pelbagai sukan untuk mengesan pergerakan objek seperti bola. Hawkeye lazimnya menggunakan 6 atau lebih kamera penyiaran TV yang dihubungkan kepada komputer di sekeliling gelanggang. Komputer akan memproses video secara real-time dan menjejaki pergerakan objek seperti bola melalui semua kamera yang dihubungkan itu. Imej daripada semua kamera akan membentuk visual 3 dimensi 3D dan memberi visual tepat pergerakan atau jatuhan objek. Dalam sukan badminton, teknologi Hawkeye digunakan untuk mengesan pergerakan bulu tangkis dari pelbagai sudut pandang untuk keputusan jatuhan yang tepat. Keputusan ini 99.9% tepat. Dalam sukan badminton, pengadilan terbahagi kepada 3, iaitu pengadil utama, pengadil servis dan pengadil garisan. Teknologi Hawkeye lebih berfungsi untuk membantu menyelesaikan pengadilan garisan. Pengadilan utama dan pengadil servis masih berperanan secara konvensional bagi sukan badminton. Datuk Lee Chong Wei pernah melakukan smash dengan kelajuan 417 km sejam ketika dalam kejohanan terbuka Jepun 2015. Namun, itu bukanlah smash terlaju dalam sejarah. Malaysia harus berbangga kerana mempunyai seorang lagi figura sukan badminton negara yang hebat kerana masih memegang rekod smash paling laju dalam sukan ini. Siapakah pemain ini? Tan Boon Hyung direkodkan pernah melakukan smash dengan kelajuan 493 km sejam. Wow! Smash merupakan ciri penting dalam perlawanan badminton dan ia juga dianggap sebagai faktor utama kemenangan pemain jika mereka mempunyai teknik dan kaedah smash yang baik. Permulaan dia saya cuba mengetahui dengan lebih lanjut tentang bagaimanakah pergerakan jumping smash. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan jumping smash dengan lebih baik berbanding dengan seorang yang lain. Contohnya, pada peringkat antarabangsa, jumping smash yang paling laju adalah lebih daripada 400 km sejam. Okay? Dan jumping smash juga adalah salah satu faktor kemenangan di mana statistik mengatakan lebih kurang 67% daripada kemenangan yang atlet ni menang datang daripada jumping smash successful shot. Pukulan ketika smash dianggap sebagai pukulan paling kuat dalam permainan badminton dan biasanya dimainkan pada pukulan secara mendepan atau forehand. Bola yang dihantar secara smash lazimnya sukar dikembalikan atau dikembalikan secara berbahaya atau disebut bola tanggung. Sebenarnya, terdapat 3 jenis smash badminton.
Yang pertama, forehand smash, backhand smash dan jumping smash. Satu kajian berkaitan smash ini telah dibuat oleh penyelidik di Institut Sukan Negara ISN. Apakah benar terdapat rahsia di sebalik jumping smash seorang juara? Sangat menarik untuk kita tahunya. Bolehkah finding saya daripada senior atlet ni, kita dah tahu daripada kajian ni, apakah faktor penyumbang kepada the fastest jumping smash? Tapi boleh tak kita train junior atlet kita ni, okey, untuk melakukan jumping smash dengan apply model yang senior ada? Kita akan berehat dahulu. Selepas ini kita akan ke ISN untuk menerokai apakah hasil kajian yang dijalankan. Jumping smash ialah apabila seorang pemain badminton itu melompat dan memukul bola dari arah yang lebih tinggi. Sudut junaman bola tangkis itu akan menjadi lebih kecil dan susah untuk lawannya menangkis bola tersebut. Tapi, bagaimana kita dapat melatih atlet muda khususnya untuk membuat jumping smash yang lebih baik? Finding ataupun keputusan yang saya dapat daripada penyelidikan ni memberikan saya sedikit maklumat yang berguna untuk memahami dengan lebih lanjut atau lebih terperinci mengenai apakah sebab seorang tu boleh melakukan jumping smash yang bagus dan berbanding dengan seorang yang tidak dapat melakukan jumping smash yang bagus. Kita dah mengumpulkan data-data daripada club level dan kita sedang memberikan intervention training seperti strength and conditioning training untuk menguatkan lagi otot-otot yang dilibatkan ataupun yang atlet itu menggunakan untuk melakukan jumping smash. Jika teori kita ataupun hipotesis kita proven dari segi biomekanik, dari segi pergerakan yang mereka lakukan, apakah strength mereka dan apakah weakness mereka, dan dari situ kita boleh cadangkan untuk close the gap of weakness. Setelah seorang atlet mengetahui cara untuk melakukan jumping smash yang baik, ianya dapat membantu atlet tersebut untuk mencapai kemenangan. Tapi apakah proses intervensi yang boleh dilakukan oleh seseorang atlet untuk memperbaiki jumping smash beliau? Teknologi yang kita gunakan, kita panggil dia 3D motion analysis. Kita mempunyai sistem Qualisys. Dia ada banyak jenis Qualisys motion analysis system. Qualisys system ni dia daripada Sweden Technology ni, yang di mana dia boleh capture lebih daripada 1000 frame per second. Kajian ini mengaplikasikan motion analysis teknologi. Teknologi ini mampu untuk merakam data dalam kapasiti 1000 frame bagi setiap saat. Data ini dirakam dalam 3 dimensi. Data yang dirakam menggunakan infrared sistem yang hanya merakam infrared marker tanpa memperlihatkan bentuk tubuh. Marker set diletakkan di seluruh anggota badan atlet mengikut keperluan pada bahagian mana data mahu diambil. Setiap marker adalah titik-titik yang akan membentuk jalur menjadi rangka model sesuatu pergerakan. Dia hanya akan nampak infrared marker, kita panggil passive marker. Passive marker yang dia akan dilekatkan kepada semua sendi-sendi di badan. So selepas kita pasang marker set, atlet itu dah bersedia untuk melakukan jumping smash. Jika smash itu berjaya, berjalan tepat dan paling laju tu kita akan ambil untuk further processing. Kita juga gunakan Qualisys Track Manager QTM. Okay, teknologi ini juga belong to Qualisys system. Data yang kita akan dapat ialah contohnya kelajuan smash,
daripada shuttlecock. Okey, shuttlecock ni bergerak pada kelajuan apa? Average smash jumping smash shuttle speed dalam negara ialah 100 meter per saat. Aksi atlet dirakam sebagai data yang perlu melalui proses analisis. Data-data yang dirakam akan disaring mana yang sesuai atau tidak sesuai untuk proses seterusnya. Proses seterusnya di mana kita akan melakukan proses digitizing. Digitizing ialah suatu proses yang kita link all the marker, all the sendi ni untuk create human segment badan, untuk kita create ke semua segmen-segmen tangan, lower arm, upper arm, trunk, ke semua segmen ni kita akan create satu model. Seterusnya untuk mendapatkan results ataupun keputusan daripada lakuan ataupun smash tersebut, kita akan import data tersebut kepada Visual 3D, another platform yang kita gunakan untuk buat modeling juga. Visual 3D yang terhasil boleh dimanfaatkan dalam pelbagai bentuk data analisis. Pelbagai parameter boleh dianalisis mengikut tujuan atau objektif kajian yang dimahukan penyelidik. Selepas 8 minggu, both groups akan datang balik dan kita akan test mereka again. Kita akan buat data collection untuk membuat analisa dan mendapatkan keputusan grup ni, adakah purata smash grup ni meningkat berbanding dengan grup yang control group yang tidak melakukan training ni. So daripada sini kita akan tahu training intervention ni membantu mereka untuk smash dengan lebih laju atau tidak. Pembangunan sukan badminton tidak sahaja berlaku dalam persatuan badminton sahaja. Oleh kerana populariti sukan badminton amat tinggi, permintaan untuk pembangunan dari peringkat kanak-kanak dan remaja amat memberansangkan. CSBA merupakan sebuah akademi badminton yang amat aktif di Selangor. Mereka telah melahirkan pemain pelapis berkualiti sehingga mewakili negeri Selangor dan menyertai Akademi Badminton Malaysia. Misi Akademi mudah, iaitu kami cuba mencungkil bakat-bakat baru daripada kalangan para pelajar yang muda-muda, tak kira lelaki ke perempuan, untuk berlatih meningkatkan ilmu badminton mereka supaya mereka dapat menggunakan ilmu ini untuk masa hadapan. Akademi Badminton CSBA berhasrat melahirkan pemain yang berkualiti di peringkat pembangunan sebagai pelapis generasi baharu pemain badminton. Kelab badminton CSBA yang dipelopori oleh Coach Lee mempunyai lebih dari 20 orang jurulatih dan beribu-ribu pelajar setiap tahun. Kami pernah melahirkan para pelajar yang dapat mewakili negeri dan juga masuk ke ABM atau Akademi Badminton Malaysia. Kegigihan jurulatih di sini mengajar amat berbaloi apabila ada pelajar mereka berjaya mewakili negara. Kejayaan Akademi Badminton ini melatih kanak-kanak dalam sukan badminton sangat-sangat harus dipuji. Dalam mana-mana sukan pun, untuk berjaya, kita semestinya perlu untuk melatih generasi pelapis kita dengan sangat mantap.
Kita sedia maklum, latihan yang konsisten amatlah penting bagi apa jua jenis sukan. Prestasi dan skill atlet dapat dibentuk dan dipupuk melalui latihan yang sempurna sambil dibantu dengan aplikasi teknologi. Tetapi, adakah ahli sukan di peringkat sekolah mampu untuk memiliki teknologi yang sesuai untuk mereka? Sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Pahang, UMP, diketuai oleh Dr. Muhammad Hasnun Arif, telah berjaya mencipta peralatan yang unik sesuai untuk digunakan di peringkat grassroots. Alat ini dapat membantu latihan sukan badminton. Alat ini disebut sebagai alat latihan ketangkasan. Idea untuk menghasilkan alat latihan ketangkasan ini datang daripada seorang jurulatih badminton di sebuah sekolah menengah yang memerlukan suatu alat untuk melatih pemain-pemain badminton untuk meningkatkan ketangkasan mereka. Ketangkasan adalah salah satu ciri terpenting yang perlu ada pada seorang ahli sukan. Dalam sukan badminton misalnya, shadow foot training adalah kaedah konvensional dalam meningkatkan ketangkasan. Shadow foot training memerlukan pemain melakukan pukulan badminton tanpa benar-benar memukul bulu tangkis. Kaedah ini memerlukan jurulatih berdiri di hadapan dan akan menunjuk ke satu daripada 6 sudut di gelanggang dan pemain akan bergerak ke sudut tersebut sambil melakukan pukulan. Penciptaan alat latihan ketangkasan, agility, membolehkan latihan ketangkasan diautomasikan tanpa kehadiran jurulatih. Malah, setiap latihan ini boleh direkod sebagai data untuk pemantauan prestasi. Ia merangkumi sistem yang mempunyai 6 unit di mana setiap unit berhubung dengan satu unit telefon melalui komunikasi Bluetooth. Pada alat ini terdapat 3 sensor di mana setiap sensor akan berfungsi secara serentak mengikut aturan yang telah ditetapkan. Sensor pertama yang ada pada alat ini adalah ultrasonic sensor di mana sensor ini akan mengesan pergerakan yang ada di hadapannya. Alat ini akan mengesan pergerakan atlet sama ada menggunakan raket, tangan maupun alatan sukan yang lain. Teknologi ini dibangunkan untuk atlet berlatih menguji ketangkasan mereka. Contoh sukan yang memerlukan koordinasi mata dan tangan yang pantas adalah badminton. Dengan latihan menggunakan peralatan ujian ketangkasan ini, atlet akan dapat mempertajamkan daya tindak balas mereka. Walaupun nampak macam mudah, tapi berpeluh-peluh jugalah kalau kita mencubanya. Apabila lampu menyala, atlet perlu menyentuh bahagian sensor dan bunyi beep akan berhenti. Tapi dengan pantas, kotak lain pula akan menyala. Dan atlet perlu mengulangi menyentuh sensor tersebut. Kadar masa respons atlet akan direkod di telefon bimbit bagi menunjukkan ketangkasan mereka. Dengan hanya menggunakan telefon bimbit, data-data tersebut boleh diakses dan seterusnya dibuat analisa lanjut.
Peralatan ujian ketangkasan dilihat agak ringkas. Tapi yang lagi penting, ia boleh dilakukan tanpa kehadiran jurulatih. Dengan hanya telefon bimbit, jurulatih boleh mengakses data yang direkodkan. Sungguh pun mereka tidak dapat bersama pelatih. Inilah antara hasil yang boleh dimanfaatkan oleh ahli sukan tempatan apabila para penyelidik di universiti membantu mempertingkatkan prestasi ahli sukan. Produk ini telah mendapat pingat perak di dalam pertandingan Pecipta pada tahun 2022 dan juga telah menerima anugerah inovasi sukan pada tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Kita bertemu lagi untuk banyak lagi penerokaan teknologi dalam Game Changer.